Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, tutup semua pintu budi dari manusia, kerana sekarang telah terbuka bagimu pintu-pintu budi daripada Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Sidi Jailani berdiri, lalu dia berputar ke kanan sekali dan berputar ke kiri sekali lagi. Tangannya dia letakkan pada dadanya memegang pakaiannya, dan sebentar lagi dia pun duduk semula seraya berkata, hai orang buta, masuk menerusi pintu yang terbuka ini. Di sini ada dua pintu sahaja. Yang satu terbuka dan yang lain tertutup. Masuk dari pintu yang terbuka ini. Bahawa sebab itu dengan sunnah Nabi SAW. Lalu maju ke hadapan kepada penyebabnya dengan menurut jejak Nabi SAW dalam segala ehwalnya, iaitu berusaha itu adalah sunnahnya dan bertawakal pula adalah keadaannya. Kemudian jika engkau berkuasa untuk berfana dari dirimu, lakukanlah, tidak lagi dengan sebab atau dengan ehwal, hanya berserah kepada Allah Ta'ala semata. Nanti dia akan mencukupimu, mengangkatmu dan mendekatkanmu kepadanya. Bahkan dia selalu memberimu apa yang kau tidak tahu, kerana Allah sahajalah yang tahu, sedang kamu tiada mengetahui. Berserah sepenuhnya di hadapan kegeloraan takdirnya. Di mana sahaja engkau terjatuh, di situlah engkau mengutip kelebihan Allah Ta'ala. Dan di mana sahaja engkau menuju, di situ ada wajah Allah. Engkau melihat kemesraannya dan pendekatannya. Engkau mendapati belas kasihannya dan rahmatnya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada tiga perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama ialah bersyukur kepada Allah SWT. Dengan melihat segala nikmat itu, hakikatnya datang dari Allah. Segala budi, segala jasa itu datang dari Allah, bukannya daripada manusia. Dan yang kedua ialah berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ia jalan terbuka, ia jalan menuju pintu yang terbuka untuk mengenali Allah SWT. Jangan melalui pintu tertutup dengan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga ialah berserah diri kepada Allah secara mutlak, dengan meninggalkan segala pergantungan pada sebab dan musabab, dan melihat semua perkara itu datang dari Allah. Dan di mana pun berada, kekal tetap teguh mentaati Allah, mengingati Allah dalam apa jua keadaan, apa jua situasi. Perkara pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir bila beliau menyatakan tutup semua pintu budi dari manusia. Dalam Islam memang kita dibenar ataupun disuruh untuk berterima kasih dengan manusia. Bahkan Nabi SAW menyatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai terima kasih dengan manusia, dia tak berterima kasih pada Allah. Itu perintah. Siapa pun man asda ilaika ma'rufan fakafi'uh. Siapa pun yang buat kebaikan pada kita, maka kita berterima kasih. Kita mendoakan, bahkan kita membalasnya. Di antara sunnah Nabi SAW, bila seorang berbuat baik, maka Rasulullah akan cuba untuk membalasnya dengan apa cara sekalipun, selain daripada terima kasih dan doa. Kerana baginda SAW bila membalas kebaikan seseorang,
maka Rasulullah akan balas dengan 3 cara. Yang pertama ialah dengan terima kasih. Yang kedua ialah dengan doa. Yang ketiga ialah dengan membalasnya. Satu hadis yang masyhur, bagaimana ketika Rasulullah SAW dibantu oleh seorang Arab Badui, maka Rasulullah bertanya kepadanya apa yang diinginkan. Maka Badui ini menyebut tentang keinginannya, iaitu seekor kambing untuk dia perah susunya. Dia nak sedikit belanja, sedikit makan, sekian-sekian hal nikmat. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya. Bahkan bagaimana bila Anas bin Malik menceritakan waktu Rasulullah SAW, bila Anas mengambil air untuk kegunaan wuduk Rasulullah SAW dan kegunaan yang lain, oleh kerana air itu berat, maka ada seorang yang bukan Islam menolongnya. Dia tanya, wahai Anas, nak hantar mana? Maka jawabnya, ke rumah Nabi SAW. Maka kata lelaki ini, biar aku menghantarnya. Kadang-kadang dia bukan Islam. Maka dia pun hantar ke rumah Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mendoakan untuknya, walaupun dia bukan Islam. Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, jadikan dia sentiasa indah, sentiasa cantik, dan kekalkan kecantikannya. Maka si lelaki kafir ini, setengah menyatakan Yahudi, dia mati dalam keadaan tak nampak tua. Artinya rambutnya hitam walaupun umur dah lanjut. Kerana Rasulullah doa awet muda pada dia. Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, cantikkan dia dan berkekalan cantik. Maka Rasulullah SAW doa. Di sini menjadi dalil harus kita doakan pada orang bukan Islam pada perkara dunia. Adapun pada perkara akhirat tak boleh. Maksudnya kita doa, ya Allah ampunkan dosa, itu tak boleh. Berdoa supaya dapat hidayah, boleh. Doa biar dia bisnes bagus, dia buat baik kat kita, kita kata, okey, saya doakan awak bisnes maju, Allah bagi rezeki awak banyak. Maka itu perkara duniawi, harus. Adapun perbahasan ulama, apa hukum doakan orang kafir panjang umur? Dan kita kerja dengan orang kafir, sambut hari jadi, ataupun dia sambut hari jadi dia, atau kita sambut hari jadi, maka semua orang bila yang sambut hari jadilah, doa yang paling popular panjang umur, biar boleh tiup lilin lagi tahun depan. Maka kalau sambutan tadi pada bukan Islam, misalnya ni non-Muslim, kita pun pergi hari jadi dia, bagaimana tak ada perkara muka lah, harap sekian-sekian, lalu kita doakan biar Allah panjangkan umur awak, apakah boleh? Di sini dilihat, kalau dia seorang yang buat maksiat, maka tak boleh minta doa panjang umur. Tapi kalau kita mengharapkan dia dapat hidayah, biar dia panjang umur, biar dia dapat hidayah, maka ini dibenarkan. Jadi Nabi SAW mengajar kita, siapa pun buat baik, maka ucapkanlah dengan ucapan yang doa yang baik. Orang-orang muhajirin datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang-orang Ansar terlalu baik, sehingga kami tak mampu balas kebaikan dia. Beri rumah, beri makanan, offer duit, offer pekerjaan, semua dalam permulaan hijrah. Lalu kata Nabi SAW, kamu juga dapat pahala sama macam dia bila kamu menyebut jazakallahu khairan, moga Allah memberi balasan baik untukmu. Maka pahala kamu sama, pahala yang memberi dengan pahala yang menerima. Kalau seorang beri pada kita sesuatu, lalu kita menyebut jazakallahu khairul jazak, maka kita pun dapat pahala, kerana doakan pada dia. Ini secara umum. Siapa pun buat baik pada kita, kita terima kasih pada dia, kita doakan untuk dia, bahkan kita berusaha untuk balas. Dia hantar sepiring kuih, kita pun hantar juga. Bahawa Nabi sangat suka bila orang buat baik padanya, yuthibu alaihi, Nabi akan balas. Maka Rasulullah bila balas lebih baik. Dan ini yang dia ajar Rasulullah SAW pada kita. Kalau orang beri pada kita, kita akan balas lebih baik. Dia beri kita sikit, kita beri lebih baik. Ini kalau dalam keadaan kita kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, maka doakan. Tetapi walau bagaimana manusia itu buat baik pada kita,
pertama-tama syukur kita pada Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkulli waliwalidayka ilayal masir. Dan surah Luqman ayat 14, Allah kata apa? Sesungguhnya kami telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada ibunya. Berbuat baik pada ibunya dan bapanya. Ibunya yang melahirkannya dalam keadaan kepenatan, menanggungnya. Hamalathu wahnan ala wahn, mengandungnya dalam keadaan susah payah, melahirkannya dalam keadaan susah payah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusukan pula 2 tahun. Dengan itu kata Allah, anishkulli, syukurlah kamu pada Allah, aku, kata Allah, wali walidaika, dan kedua ibu bapamu, ilayal masir, dan kepada kamu kembali. Kalau kita perhati surah Luqman ayat 14 ini, surah yang ke-31, Allah Ta'ala beritahu, perintah kita dengan mak ayah jagalah, buat baik. Dan Allah Ta'ala sebut ibu mengatasi ayah sebab ibu mengandungkan. Dan dia dalam 2 kesusahan. Pertama, mengandung tu susah. Yang kedua, melahir tu susah. Kemudian ibu ini pula menyusukan, wa fisaluhu fi amain, menyusu pula 2 tahun. Yang disebut oleh Allah dalam ayat ini ialah sempurna, paling sempurna penyusuan itu 2 tahun. Kemudian selepas Allah menyebut tentang jasa mak ayah, mengandung, melahirkan, tapi apa kata Allah? Anishkulli, dengan itu kamu mesti bersyukur pada aku. Kemudian baru pada 2 ibu bapamu. Syukur pada Allah mendahului syukur pada manusia. Sebab tu kalau ada orang tolong kita, cara pertama kita sebut alhamdulillah, syukur pada Allah. Kemudian kita kata terima kasih. Itu cara kita berterima kasih. Yang perlu kita lihat bahawa semua kebaikan yang kita dapat ini daripada Allah. Walaupun zahir pada makhluk, tapi hakikat dari Allah. Sebab itu Allah jadikan makhluk itu bertukar-tukar. Bukan seorang, bukan orang yang sama akan buat baik pada kita. Kejap orang ni, kejap orang ni. Kenapa? Kerana Allah yang menggerakkan hati. Kalau manusia yang sama, atau manusia itu yang memang ada kekuasaan untuk buat baik ataupun untuk menolong kita, nescaya kita akan jumpa orang sama je dalam buat baik. Tidak mungkin berlaku. Allah jadikan kepelbagaian. Kan itu dalam hadis Nabi SAW mengajar kita satu zikir yang bila mana kita baca, kita telah menunaikan hak syukur kita pada Allah pada hari itu. Di antaranya Rasulullah ajar, Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakal syukru. Maksudnya, ya Allah, nikmat yang kau datangkan kepadaku hari ini, dan juga nikmat yang kau datangkan melalui makhlukmu kepadaku, semuanya daripadamu. Nikmat yang Allah datangkan pada kita hari ini dan daripada makhluk Allah hari ini, semuanya itu daripadamu ya Allah. Faminka wahdaka, daripadamu ya Allah yang esa, la syarikalaka, tiada sekutu bagimu. Lakal hamd falakal hamdu walakal syukru, dan bagimu segala pujian dan syukur. Kata baginda SAW, kalau kita membaca zikir tadi, kita dah tunaikan hak bersyukur hari itu. Baik, apa beza syukur dengan puji ataupun syuk dan hamd? Kalimah bahasa Arab syukur dan hamd. Terjemah bahasa Melayu syukur dan pujian kepada Allah. Bersyukur pada Allah dan memuji Allah. Baik, bersyukur ialah perbuatan kita. Manakala memuji Allah, hamdu ialah ucapan lidah kita dan hati kita. Kita menyebut alhamdulillah. Dan hati kita mengiktiraf bahawa nikmat ini dari Allah. Walau zahir fulang bin fulang bagi tak, ia dari Allah. Kalau tanya apa buktinya? Kerana kita tanya apa sebab dia nak buat baik pada kita, kalau bukan ilham Allah pada dia. Allah buka hati dia, Allah lapangkan hati dia. Dan Allah boleh tukar hamba-hamba yang lain. Hamba ni pula buat baik, hamba ni pula. Bahkan kadang-kadang Allah nak ingatkan bahawa nikmat ini dari Allah, Allah matikan orang yang membantu kita. Orang yang dulu tolong kita tak ada dah.
Wa imma dia mati ke, wa imma dia mungkin dah hilang dari kita, kita duduk luar kawasan dia. Tapi kebaikan tu tetap sampai pada kita. Tetap sampai. Untuk menunjukkan kebaikan dari Allah. Sebab itu, kita kena tutup. Jangan duk tengok manusia je berbudi. Apa beza orang yang membuka atau melihat pintu budi manusia berbanding melihat pintu budi Allah ataupun nikmat Allah? Orang yang kita akan tengok, kalau dia jenis terlalu menyanjung budi manusia, maka dia akan melanggar perintah Allah. Hanya kerana termakan budi dan termakan umpan, maka orang ini akan hilang segala-galanya. Allah akan hilangkan segala-galanya dari dia dan daripada orang yang dia menganggap berbudi pada dia. Tapi seorang yang kita tahu bahawa dia menutup pintu budi pada manusia, bila manusia tadi menyuruh benda yang tak baik, maka dia akan ingkar. Sebab tu kita baca lagi surah Luqman bila Allah menyebut wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua ibu bapamu yang banyak jasa ini menyuruh kamu untuk menyekutukan aku, jangan ikut dia. Jangan ikut. Dan bersahabatlah dengannya, berkawan dengannya, muamalah dengannya dengan baik-baik. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan sesekali kamu berani buat maksiat pada Allah. Jangan kamu berani buat maksiat pada Allah dengan mentaati manusia. Tiada taat pada orang yang suruh kamu buat maksiat. Tuan-tuan, kita hargai budi orang. Kita terima kasihlah tolong dia. Dia tolong kita. Tapi bila disuruh je buat benda yang Allah larang, kita akan ingkar. Kenapa? Kerana yang beri nikmat itu ialah Allah. Contoh gini, kita duduk dalam syarikat. Manager ni beri kita macam-macam kelebihan. Sekian manager. Kita tahu kilang ni dia ada owner dia. Tapi ni manager ni bagi ni. Tiba-tiba manager pakat supaya kita lawan bos ni, bos kilang. Maka kita tak akan lawan sebab apa? Kita manager ni kerja dengan dia juga. Bukan kata kita dengan manager kena buang ni. Kita tak mungkin. Kita mungkin report pada bos, manager nak buat sekian-sekian. Sebab kita tahu siapa pemilik sebenar. Manager cuma ngurus. Ini mudir. Tetapi Allah jadikan manusia mengurus nikmat manusia. Sebab itu bila Allah menyebut istilah bagi manusia itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi ini khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah ni maksudnya pengganti atau pemegang amanah. Ini pemegang amanah je. Dia melaksanakan amanah Allah. Allah berrezeki dia lebih untuk beri pada fulan bin fulan. Allah beri dia rezeki untuk dia beri nafkah pada isteri dan anak-anak. Ni tangan kita tempat transit nikmat Allah. Dan kita mesti tahu nikmat ni nak beri pada siapa. Lagi tinggi nilai jujur kita memberikan apa yang Allah amanahkan pada kita, lagi Allah tambah nikmat. Allah beri ke saya sejumlah harta benda. Maka Allah akan melihat apakah saya amanah atau tidak. Maka saya pun tidak pernah abaikan nafkah isteri saya, anak-anak saya, kaum kerabat saya, membantu orang yang memerlukan. Maka dengan sebab saya melaksanakan amanah tadi, maka Allah tambah nikmat. Tapi kalau saya melihat duit itu saya punya dan kita menghalang duit itu sampai pada empunyanya, maka Allah akan ambil balik. Siapa pun yang kita tengok atas dunia, dia melaksanakan amanah, maka Allah beri dia lebih baik. Sebab dia ternyata orang yang terpercaya. Sebab tu ingat semua, ini nikmat yang Allah beri kat kita ni semua amanah. Tak lebih pada itu. Dan amanah ini boleh bertukar tangan. Hari ini Allah bagi kita nikmat kuasa. Ia amanah. Kalau kita melakukannya dengan baik, maka Allah berikan lagi lebih baik. Hari ini Allah beri kita nikmat harta. Maka ia amanah. Kalau kita laksanakan dengan baik, maka Allah akan tambah. Dan hari ini Allah beri nikmat kepada kita ilmu. Maka kalau kita kongsikan, maka Allah akan tambah ilmu kita. Hari ini Allah beri nikmat kita kekuatan tubuh badan. Kalau kita tolong orang, kita bantu orang, maka Allah kekalkan kekuatan tadi. Bahkan Allah jadikan ia warisan keluarga kita. Dan doa yang kita doa, waj'alhul waritha minna. Ya Allah, jadikan kekuatan kami, tubuh badan kami, mata dan pendengaran ini diwarisi oleh keturunan kami. Contoh kalau tuan-tuan kuat, lalu kekuatan tadi guna untuk tolong orang, bantu orang,
maka Allah akan wariskan kekuatan itu pada anak-anak kita. Tapi kalau kita kuat duk buli orang, maka Allah akan wariskan kelemahan pada anak-anak kita. Kita memang kaki buli, anak kita kena buli. Kita memang gagah, tapi gagah kita bukan tolong orang, aniaya orang. Maka anak-anak kita ini akan dianiaya kerana perbuatan kita. Tapi kalau kita kuat duk jaga orang, maka anak kita juga kuat. Begitu yang disebut oleh Nabi SAW, kama tadinu tudan. Macam mana kamu buat, begitu kamu dapat. Kita buat ke orang macam tu, kita dapat macam tu. Buat baik, kata Allah dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kalau kamu buat baik, balasan baik itu kamu akan dapat sampai pada anak cucu kamu. Hari ini kita buat baik, kebaikan itu dia akan sampai ke anak cucu kita. Sebab itu cara paling baik nak suruh anak kita tak miskin, anak kita tak pokai, anak kita tak susah, bila dengan apa yang kita ada hari ini, tolong orang lain. Bukan dengan cara kita simpan duit bank banyak-banyak ke anak kita. Itu bukan jaminan anak kita senang. Tapi dengan apa yang kita ada, yang Allah amanahkan pada kita, kita letak pada tempat yang Allah suruh. Nasihat anak kita terpelihara, terjaga. Tentang anak kita kaya bukan sebab kita kaya lalu kita simpan duit dalam bank. Dia mungkin terfitnah dengan duit tadi. Sampai mana anak-anak orang kaya ke roboh, runtuh. Sebab dia pegang falsafah sipir dia, aku kaya, anakku kaya dengan duit aku. Tak akan jadi macam tu. Kita nak jaga anak kita dengan cara kita, amanah yang Allah beri pada kita, laksanakan dengan baik. Maka ini kita sebut tentang syukur pada Allah. Bila manusia terlalu makan budi dengan manusia, disanggup buat maksiat, maka ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir, tutup pintu budi manusia. Faham sungguh-sungguh yang beri nikmat pada kita itu Allah. Faham sungguh-sungguh. Bukan manusia. Manusia ini penyebab. Manusia ini cuma jalannya. Yang patut kita berterima kasih dengan sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat, bila Rasulullah SAW ajar kita sentiasa satu doa, seperti hadis Abdullah bin Mas'ud, supaya kita amalkan doa untuk sentiasa rasa syukur pada Allah yang tidak pernah berhenti. Habis sembahyang baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini Rasulullah SAW ajar pada sahabat dan kita untuk menjadikan kita sentiasa bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk sentiasa menyebutmu, sentiasa bersyukur padamu, dan sentiasa memperelokkan ibadatku. Siapa pun tuan-tuan, kalau dia amalkan doa ini, iktizam, kita akan dapati dia ada perubahannya pada dirinya. Apa dia akan sentiasa menjadi orang banyak ingat Allah, dan juga orang paling banyak syukur pada Allah. Benda yang paling Allah suka ialah manusia yang bersyukur. Sebab itu Allah sebut orang syukur tak banyak, yang ni bersyukur pada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit sahaja hamba-Ku yang syukur, sikit. Sebab itu kata Mutarrif, aku lebih suka bersyukur pada Allah daripada bersabar. Maksudnya, kalau Allah beri aku nikmat lalu aku bersyukur, lebih aku suka daripada Allah beri aku musibah lalu aku bersabar. Di sini para ulama membicarakan mana lebih utama, orang yang bersabar terkena ujian atau orang yang bersyukur dapat nikmat. Jadi ulama bahawa yang paling mulia ialah yang dapat nikmat dan dia bersyukur, sebab yang ni jarang berlaku. Tuan-tuan, orang kalau kena musibah, nak ke tak nak, kena sabarlah. Cuma sabar dia adakah pusingan pertama atau pusingan ke-8 ke 10. Macam mana pun last kali orang tu akan sabar. Walaupun sabar paling tinggi darjah ialah pusingan pertama. Maksudnya bila baru-baru kena ujian tu terus sabar, itu pusingan pertama. Ini orang paling mulia, yang disebut oleh Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada pusingan yang pertama. Ya, pusingan ke-12 baru sabar sebab dah lembek dah, sabar je lah, pun masih dapat pahala sabar. Tapi yang paling baik, kata Mutarrif, aku ni kalau diberi pilihan lah, mendapat nikmat lalu aku bersyukur, dengan mendapat ujian lalu aku bersabar, aku pilih nikmat. Kenapa? Syukur tu tinggi. Sebab Allah menyebut i'malu ala Dawud syukra.
Wahai keluarga Daud, bekerjalah kamu dengan penuh syukur pada Allah. Tuan-tuan, kita kalau kerja syukur pada Allah sebab Allah bagi tubuh badan sihat, Allah bagi anak-anak kita pun sihat, jadi kerja pun tak terganggu. Maka setiap kali kita buat satu pekerjaan, kita berkata Alhamdulillah ya Allah, syukur padamu. Hari ni sihat tubuh badan, hari ni anak-anak pun sihat, hari ni muk pun baik, Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Tuan-tuan, ini pekerjaan yang baik. Belum kita cerita untung lagi, dek kita syukur tadi dah mulia kita. Sebab tu kita kalau makan satu makanan, walau sikit, Alhamdulillah, Allah suka sangat. Kita minum walaupun setakat seteguk air, kalau kita sebut Alhamdulillah, Allah suka. Inna Allaha la yarda anil abd. Allah suka sangat hambanya, kata Nabi SAW, ayakulal aklata, makan walau sekadar suap, satu suap makan. Lalu dia memuji Allah, Alhamdulillah. Au yashrab asyarbata, atau minum seteguk je air, fayahmidahu alaiha, lalu dia terima kasih, syukur pada Allah. Allah suka, Allah redha dia. Tuan-tuan, bila Allah redha kita, berarti apa, nikmat kita akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pada aku, Allah tambah. Allah tak kata kalau kamu bersyukur pada orang, Allah tambah. Syukur pada Allah dulu, maka Allah tambah. Dan kita syukur pada orang pun sebab Allah suruh kita syukur. Ini yang kita kena faham kaedah. Kenapa saya terima kasih pada mak ayah saya? Kerana Allah suruh. Dan kerana saya terima kasih pada ibu yang melahirkan saya, pada ayah yang menjaga saya, menafkahi saya. Ucapan terima kasih saya kerana dia datang daripada perintah Allah. Sahabat-sahabat saya buat baik pada saya terima kasih kerana perintah Allah. Dan memuji Allah itu menjadi perkara pertama yang saya lakukan. Alhamdulillah. Sebab itu kita kalau dapat nikmat, kita sujud syukur dulu. Nabi SAW bila iza atahu ma busyira bihi, bila datang kepada baginda SAW apa yang mengembirakan, waqa'a sajidan, Nabi terus sujud syukur. Sujud syukur, tuan-tuan, dalam mazhab kita syaratnya wudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Tapi dalam mazhab yang lain, sujud ni tak perlu tutup aurat, tak perlu ada wuduk. Kerana nikmat tu tak tahu datang macam mana, keadaan dia, bila. Sebab tu kita tengok orang Piala Dunia, main bola lah, dia buat gol, dia pun sujud. Jadi orang pun tanya, ada orang tanya saya, seorang main bola, Ustaz dah pakai luar pendek, lepas tu dia buat gol, dia pun sujud. Kiblat tak ke mana lah, sujud. Apakah boleh atau tidak? Benda ni dulu-dulu kita macam tak dengar sangat. Orang main bola sepak sujud syukur, kita tak berapa tengok. Sekarang dia jadi macam satu trend, baik di peringkat international, Piala Dunia, ataupun peringkat kita kat Malaysia ni, sujud syukur. Baik, saya ada sebut dalam perbahasan mazhab kita Syafi'i, memang syarat untuk sujud syukur, dia mesti menutup aurat, mesti suci daripada hadas, mesti ambil wudu, mesti menghadap kiblat, kemudian barulah sujud. Tapi di sisi para ulama yang lain seperti mazhab Hanafi sebagai contoh, mereka tidak mensyaratkan tu semua. Syaratnya dapat nikmat maka sujud. Tu kita tengok geng-geng tu sujud. Supaya kita tahu apa perbezaan. Dalam mazhab kita memang tak boleh lah. Syaratnya dapat nikmat, kita ambil wuduk dan kita sujud syukur. Visi mereka tak, apa pun nikmat mereka tu sujud syukur. Dan ini telah dikuatkan oleh Imam Ash-Shawkani dalam kitab beliau Nailul Awtar. Ini sedikit pencerahan tentang pandangan ulama tentang sujud syukur. Sebab saya kata tuan-tuan mungkin yang jenis tengok bola ke benda, tengok tiba-tiba sujud je dia. Bukan kita kata dia mempermainkan, tak, dia memang sujud syukur betul lah, buat gol. Jadi kita dianjurkan bila Nabi SAW buat, bila dapat nikmat Nabi sujud syukur. Kenapa kita melihat Allah yang dulu begini? Sebab tu syukur kita dulu pada Allah. Kita tak sujud ke orang, sujud ke Allah. Sebab itu dalam satu hadis, ketika para sahabat menunggu hujan, lama tak turun hujan, maka keesokan paginya hujan, malam tu hujan, sejuklah sikit. Lalu Rasulullah SAW bertemu para sahabat. Nabi kata, kalangan kamu ada yang berpagi-pagi dalam keadaan dia Islam, dan ada yang berpagi dalam keadaan dia kafir. Seorang yang berkata, mutirna birahmatillah, semalam hujan kerana rahmat Allah pada kami, maka dia Muslim.
Dan seorang yang berkata pula hujan ni sebab bintang tu bintang ni, maka sebab tu hujan, maka dia kufur pada Allah. Maksudnya, kita tuan-tuan bila datang satu nikmat, sebut ini adalah daripada Allah. Hadza min fadlillah, atau hadza min fadli rabbi. Ini ialah daripada Allah. Ini yang nak difahamkan oleh Syekh Abdul Qadir. Apa pun nikmat, tengok Allah yang memberikannya pada kita. Ada pun manusia sebagai sebab. Kerana itu saya katakan sebab ni dia boleh banyak jenis. Orang ni berubah-ubah orangnya. Sebab tu kita tengok ada orang yang tolong kita, orang yang sama menjatuhkan kita. Kenapa? Kerana yang menolong kita sebenarnya Allah. Orang yang sama ni pernah tolong saya, yang ni juga pernah tolak saya jatuh. Supaya kita bukan manusia mutlak, tapi Allah. Kerana itu kita sentiasa berdoa pada Allah, memohon pada Allah, berzikir. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, kita kalau nak lalu jalan Allah, masuklah pada pintu yang terbuka. Jangan masuk pintu tertutup. Apa itu pintu terbuka? Itu sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, bila kita sebut Rasulullah SAW, manusia paling agung, paling hebat. Dalam Al-Quran kita baca dalam surah Ali Imran ayat 31, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua manusia, kalau benar kamu cinta Allah, kalau benar kamu nak dekat dengan Allah, maka ikut aku. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan diampunkan dosa. Dan Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Dan surah Ali Imran ini, kata Imam Al-Allamah Ibn Kathir, ini suatu pengisytiharan yang jelas terhadap golongan yang berbohong, yang berkata kami sampai pada Allah bukan melalui cara Nabi SAW. Bohong. Contoh kita, kok mana pun, kita kalau nak dekat dengan Allah, mesti lalu jalan Nabi SAW. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Jangan duk ikut jalan lain, nescaya kamu akan bercerai-berai daripada kebaikannya. Kita baca dalam surah Ahzab pada ayat 21, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan bagi orang yang benar-benar beriman pada Allah, benar-benar beriman pada hari akhirat, dan benar-benar ingin menyebut nama Allah dengan banyak. Contoh kita, bila seorang tu nak dekat dengan Allah, kita pun nak sebut nama Allah banyak-banyak. Maka lainlah ahli zikir. Dia akan zikir 1,000, 10,000, 100,000, whatever. Juta mungkin. Maka Allah beritahu kita, hakikat zikir banyak itu. Perlu kita faham dulu sebelum kita cerita tentang kuantiti. 1,000, 2,000, 10,000. Maka kita perlu cerita tentang kualiti yang dikehendaki. Apa kualiti yang dikehendaki? Ialah dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kualiti dia. Maka semua cara ibadat kita mengikut apa yang dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita meninggalkan sunnah Rasulullah, apatah lagi meninggalkannya dengan benci. Orang yang tinggal sunnah Rasulullah, wa imma dia jahil, wa imma dia benci. Yang meninggalkan kerana jahil maka belajar, yang meninggalkan kerana benci maka tunggu laknat Allah. Dalam hadis Nabi SAW menyebut tentang 6 golongan yang dilaknat oleh Rasulullah, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bila Rasulullah menyatakan sittatun la'antuhum wa la'anahumullah, ada 6 golongan yang aku laknat dia, kata Nabi SAW, dan Allah juga melaknat mereka. Wa kullu nabiyyin mujab, dan semua Nabi yang mustajab doa juga melaknat dia. 6 golongan. Maka Rasulullah SAW sebut yang pertama, az-zaidu fi kitabillah, orang yang suka tokok tambah Al-Quran. Kata Al-Quran ni, kita tak boleh tokok tambah dari sudut penulisan dia, tak boleh. Tulis macam tu. Jangan ditokok tambah dengan mana-mana perkataan yang tak boleh, yang tak dibenarkan. Siapa yang tambah isi Al-Quran, maka dilaknat oleh Allah dan Rasul. Sebab itu Allah pelihara Al-Quran. Ini golongan pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wal mukadzib biqadarillah, orang yang mendustakan takdir Allah. Macam mana mendustakan takdir Allah?
Tak percaya takdir Allah. Ini semua kerana usaha saya. Tak, ini Allah yang takdirkan awak berjaya. Bukan. Saya usaha sendiri. Saya bijak. Allah yang takdirkan. Ini semua datang daripada kuasa Allah, kehendak Allah. Bukan ini kehendak kita. Bukan kehendak Allah. Ini apa yang kita usahakan. Ini orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Tentang macam mana pun kita buat. Ia datang dari takdir Allah. Yang mendustakan takdir Allah, ini orang yang tak percaya Allah yang tentukan. Dia menang ke dia apa, dia kata dia buat. Atau juga orang-orang yang bila mana dapat takdir yang tak baik, maka dia memusuhinya. Dia memusuhi takdir tadi. Maka ini orang yang mendustakan pada takdir Allah. Kalau benda baik dia setuju sangat-sangat. Benda tak baik dia memusuhinya. Dia memarahinya, menyesalinya. Dia kata kalau tak jadi macam ni kan bagus. Kenapa jadi macam ni? Ini yang mendustakan takdir Allah. Namanya takdir. Nak tak nak, suka tak suka. Maka dia akan berlaku. Yang ketiga kata Nabi SAW, Al-mutasallid bil jabarut. Orang yang punya kuasa. Maka dengan kuasanya, dia memuliakan orang yang Allah hinakan, dan dia menghina orang yang Allah muliakan. Orang ada kuasa. Tapi dengan kuasa tadi, dia angkat orang-orang yang hina. Dia angkat geng-geng lesbian, geng-geng homoseks itu dia angkat. Orang yang Allah hina tu. Dia angkat orang-orang yang musuh Islam. Kemudian direndahkan orang yang Allah muliakan. Dihina ulama'. Dilabelkan dengan label yang rendah. Ini golongan yang Allah laknat. Kita kalau ada kuasa, kerja kita tolong agama Allah. Bukan mengangkat orang-orang yang hina. Bila orang hina dia angkat. Orang yang Allah hina dia. Maksudnya orang yang ahli maksiat, fasiknya, segala golongan syuzus yang kita katakan lesbian, homoseks. Dia angkat jadi duta. Dia angkat jadi ni, dia muliakan. Maka ini Allah laknat. Ada kuasa, angkatlah orang yang Allah muliakan. Dan rendahkan orang yang Allah hina. Tentang kita, dalam muamalah kita. Siapa yang Allah muliakan kita, muliakan dia, kita muamalah dengan baik. Siapa yang Allah hina dia, kita muamalah dengan tegas. Allah muliakan orang baik, orang soleh, maka kita berakhlak dengan orang baik. Allah muliakan mak ayah kita, maka kita memuliakan mereka sebagaimana Allah muliakan. Allah ajar kita muliakan orang tua, maka muliakan orang tua. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan di kalangan umatku orang yang tak hormat orang tua dan tidak menyayangi orang-orang muda, anak-anak kecil. Kita bila tengok orang tua, malah bukan ayah kita, kita hormat dia. Kenapa? Allah ajar kita hormat dia. Sebab kita pun akan sampai umur macam tu. Dia dah tua ni. Bukan sekadar kita hormat orang tua yang kita istilahkan pada mak ayah kita. Ustaz, saya balik kampung nak jumpa orang tua. Kita kan guna ayat tu. Lama tak jumpa orang tua saya, Ustaz. Orang tua. Tentang orang tua ni, walaupun secara percakapan bahasa kita, merujuk pada mak ayah kita lah. Kita akan sebut kedua orang tua saya. Kita tak sebut kedua orang muda saya. Orang pun confuse. Siapa ni ketua orang muda? Kedua orang tua saya, orang faham mak ayah. Tuan-tuan, dengan kita hormat mak ayah, lalu kita sebut perkataan tua, untuk menunjukkan dia lebih lagi layak dihormati kerana dia tua. Lebih layak lagi kita kasihani. Maka demikian juga berlaku pada orang tua-tua lain. Sebab tu orang kita tengok, dia boleh hormat semua orang tua, dia mesti hormat mak ayah dia. Tapi kita kalau tak hormat orang tua, dia dah tua, kita tengok pun dah berubah umur, kita pun duk kurang ajar dengan dia, tak nak ngalah dengan dia. Tetapi kita juga akan sampai umur tua, dan kita juga akan diberlakukan demikian. Tetapi kita ada beberapa orang, kalau kita muamalah dengan dia, kita mengalah lah. Bila kita ngalah, kita menang. Antaranya ialah kanak-kanak mengalah budak-budak ni, layan sangat budak-budak ni, bukan dia reti. Yang kedua, orang tua berebut kursi bas, orang tua tak apalah pakcik dulu. Berebut jalan raya, orang tua mana kereta. Oh, kita tak bagi laluan ke orang tua. Biarlah, dia tak lama dah kat dunia, bagi laluan. Ya, dia kita kan kalau atas jalan raya orang tua ni bawa kereta slow lah. Kita lupa kita pun akan tua nanti. Jadi maafkan mereka, maafkan orang tua. Jangan kita duk marah, maki dia pula. Tak, kita akan tua satu hari. Itu tanda kita hormat dia. Ya, orang tua kadang signal pun tak nampak, dia nak masuk signal, dia tekan wiper misalnya.
kita pun marah. Tua-tua duduk rumah je, kata kita. Tunggu mati. Jangan berkata demikian. Atas jalan raya kita hormat orang tua. Muliakan mereka. Dia tersilap si gena ke, tak bagi sini, tak payahlah anak dia, tak payah marah dia. Hormati dia sebagai orang tua, sebab kita juga akan tua macam dia. Dia akan tua. Barangkali kita tahu dia terpaksa mandu sendiri, tak ada orang lain. Tak ada anak-anak. Dan kita pun kena maaf, dia tua, mata pun kelabu. Dia nampak lampu merah macam hijau. Maka mungkin dia langgar, mungkin. Maka dia bawa terlalu slow. Dia nak tukar lorong tu, goyang tangan dia. Kita tak cocok punggung ni. Suruh tukar lorong. Maka terbabah pakcik tu. Jangan. Tengok dia, ni orang tua, tak apalah. Dia ada keuzuran sendiri yang saya kata mungkin dia terpaksa juga memandukan, tak ada anak-anak dia. Terpaksa juga memandu. Jadi bila kita sebut mak ayah kita tu orang tua, demikian orang tua lain. Maka begini yang diajar oleh sunnah Nabi SAW. Jadi orang ketiga yang Allah laknat, orang yang dia ada kuasa, lalu dia mengendahkan orang mulia, dia angkat orang-orang yang dihina oleh Allah SWT. Yang keempat, kata Nabi SAW, ialah orang-orang al-mustahil hurmatullah, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah haramkan, dihalalkan. Ya, Allah haramkan judi, dihalalkan judi. Allah haramkan arak, dihalalkan arak. Allah haramkan pergaulan bebas, dihalalkan. Kata ini orang yang Allah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang kelima ialah al-mustahil min itrati ma haram Allah, orang yang menghina keturunanku. Orang-orang yang menghina keturunanku sehingga mereka menghalalkan membunuh mereka. Tapi bila berlaku satu zaman, mereka menganggap keturunan Rasul sebagai ancaman merampas kuasa. Mereka melihat, maka sebahagian mereka bila tahu ini keturunan Rasulullah SAW, mereka menindasnya. Padahal kita diajar menghormati keturunan Nabi SAW. Siapa pun dia daripada keturunan yang baik, apatah lagi keturunan baginda kita Nabi Muhammad SAW, kita muliakan dia, hormat dia. Tapi bukan maksud ikut dia, ikut hal lain, ikut tengok dia ada ilmu ke tak ada ilmu. Tapi dia atas asal dia keturunan Rasulullah, kita hormat, kita muliakan dia. Tapi bukan bermaksud kebenaran dengan dia. Yang ini bukan maksud bahawa okey, saya ikut keturunan Rasulullah, saya mau dia cakap apa saya ya je. Bukan begitu. Sebab asas ilmu perkara berbeza. Sebab itu keturunan Rasulullah yang baik, dia juga belajar dengan orang yang alim. Sebab seorang tidak boleh jadikan keturunan untuk tidak belajar atau menganggap dia benar. Tapi keturunan itu keturunan yang mulia. Maka berlaku zaman di mana mereka membuli keturunan Rasulullah, takut dirampas kuasa. Maka Rasulullah ingat siapa yang melakukan pencerobohan kepada keluarga ku, ini kezaliman, maka aku laknat dia, dan Allah melaknat. Dan yang keenam, kata Nabi SAW, dan ini yang kita maksudkan dalam tajuk kita, at-tarikus sunnah, orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW. Maksudnya tinggal dalam keadaan benci. Tuan-tuan, sunnah Nabi, maklum kita dalam bab makan, minum, tidur, baring, pakaian, perjalanan, musafir, penuh dengan sunnah Rasulullah SAW yang memimpin kita menuju ke pintu Allah. Kalau orang tu belajar sunnah Rasulullah, bukan dahulu, siapa yang nak menjadi ketua sufi tidak akan diakui sehingga dia memahami sunnah Nabi. Kalau tak faham sunnah, kami tak akan jadikan dia ketua sufi kami. Sebab itu disebut dalam kalam ulama atau kata-kata mereka, antaranya Junaid al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Junaid? Ilmuna hadha muqayyadun bil kitab was sunnah, wa man lam yahfaz al Quran wa lam yaktub al hadith la yuqtada bihi fi hadzal amr. Ilmu kami, kata Junaid al-Baghdadi, ilmu tasawuf kami terikat dengan Quran dan sunnah, terikat kuat. Siapa yang tidak hafal Quran dan tidak menguasai hadis Nabi, maka jangan diikut dia tentang hal ini. Tentang kita kalau nak ikut tarikat, nak ikut sufi, kita mesti ada satu, kita katakan, kriteria yang simple yang kita kena tahu. Kalau seorang tu dia memang faham Quran dan menghafaznya, dan dia faham sunnah Nabi SAW dan memahaminya, maka itulah jalan kita. Sebab itu kata Junaid juga, at-turuq kulluha masdudatun alal khalqi illa ala man iktafa
athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju pada Allah tertutup. Semua tertutup. Melainkan jalan orang yang mengikut sunnah Rasulullah, itu je yang terbuka. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Semua jalan tertutup. Kamu kena ikut Rasulullah baru nampak terbuka. Tuan-tuan, kita sunnah qiyamul lail. Maka kita belajar cara qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah bangun, macam mana Rasulullah bangun malam qiyamul lail, macam mana Nabi solat dan Nabi zikir. Solat apa yang Nabi solat? Maka dengan solat itu kita solat. Dengan zikir apa yang Nabi zikir? Maka dengan zikir itu kita zikir. Hatta cara tidur kita, lambung kanan. Kenapa? Itu yang Rasulullah ajar pada kita. Saya tidur lambung kanan, itu yang Rasulullah ajar. Cara berjalan kita, ini yang cara yang Rasulullah ajar pada saya. Maka siapa pun yang nak melalui jalan ini, kalau dia tak faham sunnah Rasulullah SAW, maka dia tak mungkin sampai. Berarti saya kata dulu, para ulama dulu, mereka tak akan berbicara tentang suatu, tentang jalan Allah, melainkan mereka faham Quran dan sunnah Nabi. Tapi hari ini, kerana orang menganggap bahawa tasawuf ni jalan ringkas untuk dekat dengan Allah, tanpa mereka melihat syarat-syarat, akhirnya mereka membawa tasawuf yang sesat. Tasawuf yang meninggalkan solat, tasawuf yang bergaul bebas lelaki perempuan, tasawuf yang meninggalkan fardu ain dan fardu kifayah, bukan meninggalkan jihad. Biar orang Islam kena buli, kena tindas, asalkan saya boleh berzikir, boleh baca Quran. Jadi ini bukan tasawuf sebenar. Kita dah beritahu bagaimana perjuangan umat Islam dalam membebaskan negara mereka dimulakan oleh orang tasawuf. Sebab mereka faham. Ini Umar Mukhtar, seorang ulama tasawuf yang terkenal, yang bangkit bangun lawan tentera Itali. Demikian juga umat Islam di Afrika, banyak negara Afrika, mereka bangkit menentang penjajah. Kalangan mereka ialah golongan para sufi. Sebagaimana kita cerita Ghulam, ataupun dikenali sebagai Utbah Al-Ghulam, yang gugur syahid, yang pergi perang dalam perang Qolan di Afghanistan, dia gugur syahid. Dan bila orang pergi ke rumah dia, tengok dalam rumah dia ada lubang kubur yang digali untuk dia sentiasa ingat mati. Andai kata lemah ibadatnya, dia akan masuk dalam lubang kubur tu untuk motivate diri dia. Macam kita hari ni lemah semangat tengok lagu, kita lemah semangat tengok filem, tengok bola. Itu cara kita. Cara mereka bila lemah semangat ibadat, mereka dah gali kubur. Dalam kubur tu dia letak rantai, dia belit sekali rantai tu, seolah seperti dia diseksa dalam kubur. Rasakan dia bangkit balik untuk beribadat. Sama yang dibuat oleh Maimun bin Mihran. Ini Silah bin Ashim ataupun Asyam, sufi yang hebat. Juga dia bawa anak dia pergi perang. Akhirnya dia berkata pada anaknya, wahai anakku, kamu pergi dulu ke depan, biar aku mati, aku bersabar supaya pahala aku banyak. Sebab banding aku mati yang kau mati, mu mati pahala aku lebih besar. Akhirnya anak ni maju ke medan dan gugur syahid. Kemudian Silah maju ke medan dan usianya 70-an. Umur 70, tuan-tuan. Perang. Akhirnya kedua-duanya gugur syahid. Maka kaum wanita datang untuk ucap takziah kepada isterinya, Mu'adzah Al-Adawiyah. Isteri tengok dari jauh rombongan wanita nak ucap takziah kerana kehilangan suami dan anak. Kata isterinya, wahai para sahabatku, kalau kamu datang nak ucap takziah, sila balik. Tapi kalau kamu datang nak ucap tahniah, sila datang. Kerana kematian mereka ialah tahniah, kemuliaan aku. Suami aku mati syahid, anakku juga mati syahid. Kau datang nak ucap takziah sebab simpati mati, balik. Tapi kau datang nak ucap tahniah, sila datang. Dan ini orang-orang sufi yang hebat. Mereka faham maksudnya. Ni saya katakan, bila sufi ni tak faham syariat, maka dia pun tak kisah siapa merintah negara dia. Dia pun tak kisah penjajah mana masuk negara dia. Dia tak kisah. Sebab asalkan dia boleh zikir seorang-seorang dia. Tapi ini bukan sufi. Sebab yang disebut oleh Junaid Al-Baghdadi, ilmu kita terikat Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi SAW siapa baginda? Baginda bila memakai baju besi tak akan tanggalkannya. Rasulullah bila memakai baju besi, dia tak akan tanggalkan sehingga perang ataupun sebaliknya. Ini baginda SAW jaga Madinah, menjaga agama. Jadi bila kita cerita tentang sunnah Nabi SAW,
Biar sunnah tadi sunnah yang lengkap, yang dipahami. Bukan sunnah zikir doa memang bijak dia. Tapi sunnah-sunnah perniagaan dia tak pandai. Akhirnya dia menipu dan perniagaan. Ada orang mungkin sunnah perniagaan dia pandai. Sunnah-sunnah solat pun dia pandai. Tapi sunnah-sunnah politik dia tak faham. Maka terkantur dia dengan silap faham politik dia. Ada orang dia tahu tentang hal ini tapi tak tahu bab. Kita nak memahami sunnah Nabi SAW dengan aspek yang luas. Semua dalam mendidik anak-anak. Anak-anak kita. Ada orang dia je nak baik, anak-anak dia biar macam tu. Anak dia terabai daripada mendapat pendidikan. Ada orang yang saya katakan dia tekan ibadat peribadi, tapi tidak melihat kepada ibadat ijtimai, ibadat kemasyarakatan. Dia menjadi introvert, orang yang menyepi, bukan jadi golongan yang memberi manfaat. Sedangkan Rasulullah SAW waktu ditanya siapakah manusia paling baik, kata Nabi SAW, anfa'uhum linnas, yang paling banyak beri manfaat. Orang yang faham sunnah, dia akan fikir macam mana dia paling banyak boleh beri manfaat pada orang lain. Pada hartanya, pada ilmunya, pada tenaganya, pada masanya, pada semua yang Allah berikan pada dia sebagai pinjaman, dia nak jadikan ia beri manfaat. Sebab tu kalau kita lihat Nabi SAW dan Nabi-Nabi SAW, apa karakter yang sama dengan mereka? Sama mereka. Mereka lah orang paling banyak beri manfaat pada orang. Tentang kita kadang-kadang keluarga kita pun tak dapat manfaat daripada kita. Jangan cakap orang lain. Biar keluarga kita rasa manfaat. Kebaikan kita, pemurah kita. Sama juga yang berada dekat dengan kita. Semua rasa manfaat kita. Kita tak berkira dengan mereka. Sebab sebagaimana kata Nabi SAW, kalau kamu berkira, maka Allah juga berkira. Berkira ni maksudnya kita macam sikit-sikit lah dengan orang ni buat baik ni. Jangan. Bila kita buat baik sungguh-sungguh. Jangan duduk sikit-sikit macam tu. Kita keluarkan semua apa yang kita mampu. Kerana Allah akan berikan semua benda yang kita nak. Sebab itu Allah sentiasa beritahu kita melalui lidah Nabi SAW, wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan sentiasa tolong orang yang nak tolong orang lain. Kalau kita bila terfikir je nak tolong orang lain, maka datang rezeki, datang idea, datang kekuatan, datang sekian perkara. Sebab saya dah kata kita manusia khalifah, pemegang amanah. Tak lebih baik itu. Kalau kita tak tolong orang lain, tolong, maka kemuliaan dia dapat pada orang lain. Oleh sebab itu jalan ini mesti jalan melalui Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, lepas kamu faham jalan tu kena ikut sunnah Nabi SAW, maka ketika itu mula proses fana. Apa itu fana? Bila Syekh Abdul Qadir menyebut tentang selepas mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mula kita melihat diri kita dengan fana. Bila kita menyebut tentang fana, satu istilah yang masyhur dalam ilmu sufi, fana ni maksudnya kita tak nampak dari kita, diri kita tak. Bahkan kita tak nampak kewujudan kita. Dengan maksud tak nampak wujud kita. Oh, saya ni tak ada apa-apa. Saya ni zero. Tuan-tuan, bila kita kenal balik kita daripada air mani sehingga kita menjadi mayat, apakah kita ada apa-apa? Kita tak ada apa-apa. Semua yang kita ada dari Allah. Ketika itu kalaupun orang terima kasih kat kita, kita tak akan suka, seronok. Sebab kita tahu ini bukan kita yang berhak, Allah. Kalau orang puji kita, kita pun tak seronok kerana puji itu hak Allah, bukan hak kita. Tuan-tuan, kita kalau pakai baju pinjam, seluar pinjam, orang pun puji lawa, tuan-tuan rasa ke? Sedangkan kita ni hak orang semua. Kita naik kereta orang pinjam, kalau lawa kereta je, kita pun tak ni pinjam. Kita rasa gembira ke? Biasa. Kalau gembira pun sikit lah, tak lebih, kerana menumpang. Tentang apa yang kita ada, semua Allah Ta'ala pinjamkan pada kita. Maka ketika itu kita tak akan nampak diri kita. Sebenarnya kata Syekh Abdul Qadir, kemudian jika engkau berkuasa untuk berfana dari dirimu, lakukanlah, tidak lagi dengan sebab atau ehwal, hanya berserah kepada Allah semata. Nanti Allah akan mencukupimu. Maksudnya kita tak lagi melihat, memang kita katakan Nabi SAW suruh kita berusaha, maka kita ikut sunnah Rasulullah. Tapi dalam masa sama kita mula faham,
Bahawa usaha itu cuma ikhtiar, bukan untuk mencapai secara hakikat. Maksudnya kita dah sebut sebelum ini, tentang rezeki ada dua. Satu rezeki yang kita cari dia, satu lagi rezeki yang dia cari kita. Kadang-kadang kita tak nak, tapi dia datang pada kita. Ji, boleh tak Haji tolong buat ni? Saya tak nak, saya sibuk. Tolonglah buat, saya bayar berapa pun. Dia datang, kita tak promosi pun. Dia kata, boleh tak tolong buat ni? Saya nak cepat, sekian-sekian. Tak, saya ni ada kerja ni, sibuk. Tak apa, saya bayar berapa nak? 8 kali ganda, 9 kali ganda. Ni rezeki yang datang pada kita, kita tak promosi pun. Ada rezeki memang kita cari, ada rezeki datang kita. Bila kita melihat perjalanan rezeki, kita pun faham satu benda. Apa dia? Semua datang dengan ketentuan Allah, bukan daripada usaha kita. Usaha untuk menenangkan kita tak lebih pada tu. Tentang kita sakit, sebab musabab pergi hospital, ambil obat, doktor rawat. Tapi sampai masa kita fana, kita tahu bahawa sakit ini yang sembuhkan Allah. Bukan sekadar iman kita, keyakinan kita. Maka ini yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Aku kalau sakit, Allah sembuhkan. Keyakinan yang tinggi, sembuhkan. Maka ini maksud kita berfana. Kita tak lagi melihat usaha kita, kita tak melihat lagi apa yang kita lakukan, tapi kita lihat apa yang Allah berikan pada kita. Kerana itu kita bergembira dengan apa yang Allah berikan, bukan gembira dengan apa yang kita usahakan. Ada orang digembira dengan usaha dia. Dia dah buat macam-macam ni, saya seronok ni, mungkin. Jangan gembira dengan usaha. Kerana usaha tak mampu mengubah apa-apa, apa yang Allah tentukan. Sebab itu orang gembira dengan usaha, dia kecewa. Sebab dia kata dia dah buat semua benda, patut tak jadi macam tu. Kerana kamu gembira dengan usaha kamu. Kita patut gembira dengan apa yang Allah berikan pada kita. Sebab itu kata Allah Ta'ala, kul bifadlillah wa rahmatihi fabidzalika yafrahu. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat Allah, dengan itu kamu bergembira. Bergembira kita dengan rahmat Allah dan kurniaannya, bukan kerana usaha kita. Saya dah study kuat ni Ustaz, ni memang best student ni. Jangan gembira dengan usaha kita. Jangan gembira, jangan nampak kejayaan itu kerana usaha kita. Jangan. Kadang-kadang kita tengok dalam perjalanan hidup kita, usaha lebih kurang dapat banyak. Kadang usaha bagai nak gerak, dapat gitu je. Kerana Allah nak suruh kita gembira dengan kurniaan Allah, bukan dengan usaha kita. Bagaimana orang yang bergembira dengan usaha dia? Dia akan merasakan bahawa dia layak dapat benda ni. Tak ada istilah layak tak layak. Orang mungkin kata awak layak dapat benda tak. Ini kurnia Allah. Kerana Allah boleh beri pada siapa dia kehendaki. Sekalipun saya tak layak, Allah boleh beri. Ada manusia rasa saya lebih layak, bukan dia. Ini yang berlaku pada Bani Israel. Waktu mereka kata kami nak seorang pemimpin, keluarkan kami dari kehinaan ini, kami nak balik semula ke Baitul Maqdis. Mereka jumpa dengan Nabi Samuel AS. Wahai Nabi Allah, doakan kami dapat pemimpin, dan suruhlah buat apa pun kami akan ikut, sebab kami tak tahan terhina. Kata Nabi Allah Samuel, aku bimbang kalau Allah turunkan perintah kamu macam biasalah, lawan. Lalu kata mereka, tidak kali ini, kami akan ikut. Lalu kata Nabi Allah Samuel, baik, kamu nak balik semula ke Baitul Maqdis, kamu kena perang. Sebahagian kamu akan mati. Perang. Lalu kata mereka, siapa ketua kami? Nak perang-perang juga, kami nak ketua. Baik, ketua kamu, biar aku tunjukkan. Maka ditunjuk ketuanya, seorang yang dia memang bagi mereka tak layak. Mereka berkata, wa nahnu ahaqqu minhu bil mulk. Kami lebih layak, bukan dia. Wa nahnu ahaqqu bil, kami lebih layak mengetuai, bukan mereka, bukan orang yang dilantik ini. Ini namanya Talut. Dia orang miskin, duduk rumah buruk, duduk pula jauh dengan orang sebab miskin, jauh. Dia tak ada rapat-rapat kan, duduk jauh, seorang-seorang dalam hutan tu, orang miskin. Lalu semua Bani Israel terpaksa tunduk dengan dia yang miskin ini. Mereka tak setuju. Wa nahnu ahaqqu bil mulki min, kami lebih layak, bukan dia. Tak, bukan istilah layak dengan kamu beri satu penilaian. Penilaian dikata pertama, Talut ni miskin.
Yang kedua, bukan daripada nasab yang baik, bukan daripada nasab yang ataupun bukan daripada golongan bangsawan. Lalu kata Nabi Samuel AS, tak, ini pilihan Allah. Walaupun kamu kata tak layak ke apa, ini pilihan Allah. Allah yang beri pada siapa yang dikehendaki. Baiklah kalau terpaksa juga, apa tanda dia? Tandanya kamu akan melihat malaikat turun ke rumah dia dan membawa peti tabut. Tabut, satu peti yang dalamnya ada jubah Nabi Harun dan tongkat Nabi Musa. Bani Israel, bila mereka berperang, mereka akan bawa tabut peti ni bersama mereka untuk dapat keberkatan perang. Tapi ketika mana Raja Bukhtanasar menyerang negara mereka, raja ni rampas dengan peti-peti ni sekali, sehingga mereka down, tak ada dah benda yang untuk mereka jadikan motivasi. Tapi peti ini datang kembali pada mereka. Malaikat Jibril menurunkannya, ambil peti ini, hantar, turunkan kepada Toluk. Dalamnya itu ada cepisan jubah Nabi Harun dan tongkat Nabi Musa. Cepisan dia, bukan sebatang tongkat macam tu. Dia ada kesan daripada tongkat tadi. Maka mau tak mau mereka terpaksa terima. Maksud saya dalam cerita ringkas ini, tentu ada orang kata dia layak dapat. Tak ada istilah layak. Itu kurniaan Allah. Kalau hari ni saya kata saya layak dapat benda ni sebab saya buat ni, bukan rezeki saya. Kalau Allah nak dikasih rezeki, maka Allah mudahkan. Sebab itu kita sentiasa tenang dengan apa yang Allah takdir. Saya katakan tidak ada istilah kita katakan kita lebih layak, kita lebih layak. Allah yang layak beri kita atau tak beri pada kita. Walaupun kita dah buat serba-serbi, kita dah buat macam-macam untuk dapat sesuatu, tapi ketentuan Allah macam tu. Saya dah protect diri saya dengan obat kesihatan, tapi saya sakit. Maka ketahuilah itulah ketentuan Allah pada saya. Itu baik untuk saya. Saya dah jaga anak saya elok-elok, tapi Allah Ta'ala takdirkan sebaliknya. Maka itulah ketentuan Allah. Maka jangan pernah fikir kita layak. Tak ada pun layak. Bukan kita pun tak layak jadi manusia, tapi Allah jadikan kita manusia. Allah boleh jadikan kita sebelum tu lagi kambing, lembu ke. Tapi Allah yang tentukan kita akan lahir sebagai manusia. Dan sebagainya Allah yang tentukan kita untuk jadi sekian-sekian. Maka di sini kita melihat fana diri kita. Kita tak ada apa. Semua ini yang Allah takdirkan pada saya. Maka Allah suruh saya bersyukur. Allah suruh saya jangan kufur. Allah suruh saya tunduk patuh kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.